tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Afifi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan ahli jawatan kuasa surau, para jemaah muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini kita dapat sama-sama hadir untuk kita menunaikan solat fardu Jumaat. Dan di kesempatan sementara kita menunggu masuknya waktu solat, mungkin kita boleh sama-sama berkongsi pada tengah hari yang penuh barakah ini beberapa perkara penting yang insya-Allah akan memberikan sedikit manfaat kepada kehidupan kita dalam kita menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, seperti yang kita sedia maklum bahawa kita baru sahaja memasuki bulan yang penuh dengan kesucian dan keberkatan, iaitu salah satu daripada 4 bulan yang haram, bulan Rajab. Masyhur bulan ini, terutamanya di negara kita, negara Malaysia ini, yang negara Islam ini, maka kita akan dapat melihat ramai di antara kita yang semakin bersungguh untuk meningkatkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawa bulan ini adalah bulan-bulan yang haram. Zulqa'dah salah satu daripada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang. Allah sebut dalam Quran, fala tazlimu fihinna anfusakum. Bukan sahaja berperang tak boleh, bukan sahaja menumpahkan darah tidak boleh, tetapi zalim pun tidak boleh. Zalim di sini para ulama kata ada 2 bentuk kezaliman yang diharamkan untuk dilakukan dalam bulan ini. Pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah banyak bentuk. Antara bentuk yang masyhur adalah seorang itu melakukan maksiat pada Allah, kemungkaran pada Allah, tak ikut perintah Allah, maka itu zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat dalam konteks Nabi Adam AS bila dia dan juga Hawa makan buah yang dilarang oleh Allah, sedangkan Allah suruh jangan dekat daripada pokok tersebut. Dia bukan sahaja dekat, maka mereka berdua termakan hasutan iblis dan makan daripada buah larangan itu. Jadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala keluar daripada syurga. Ma'ruf kisah tersebut. Bila mana mereka berdua berdoa minta ampun pada Allah, apa yang mereka sebutkan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami ini dah zalim pada diri kami. Jadi melakukan satu maksiat, kita telah melakukan satu kezaliman kepada diri kita dengan mengingkari arahan Allah Subhanahu wa taala. So zalim ini bukan sahaja bermaksud kita ambil hak orang, kita khianat orang, kita nafikan hak orang, kita guna kuasa kita nafikan hak orang dan sebagainya. Itu zalim yang jelas. Tapi melakukan maksiat, ingkar perintah Tuhan, tak ikut suruhannya, itu juga salah satu bentuk kezaliman. Sebab itu Nabi Adam mulakan doanya dengan zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami.
iaitu melanggar perintah Allah supaya tidak mendekati pohon tersebut. Begitu juga dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam, Yunus alaihi salam, apabila diperintahkan Allah untuk berdakwah, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kawasan dakwah itu sebelum mendapat keizinan daripada Allah untuk keluar. Jadi Allah ujinya, dicampaknya dalam lautan, kemudian makan ikan dan sebagainya. Kita semua tahu kisah tersebut. Bila dalam ikan, maka dia berdoa, baginda berdoa dengan satu doa yang ma'ruf, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dimulakan dengan la ilaha illa anta, kalimat tauhid, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. So melakukan maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu bentuk kezaliman kita pada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah sebut bulan Rajab adalah bulan yang diharamkan untuk melakukan kezaliman, para ulama sebut apabila seseorang itu masuk dalam bulan Rajab, maka hak Allah itu lagi tinggi daripada ketika-ketika yang lain, sebab Allah sebut bulan Rajab adalah diharamkan kezaliman, dan melakukan kezaliman adalah salah satu bentuk kezaliman kita dalam kita berurusan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut juga bahawa kalaulah satu maksiat itu menjadi besar pada bulan-bulan yang haram, dalam pada yang sama satu ketaatan itu juga menjadi lebih besar dan tinggi nilainya. Kerana apa? Kerana apabila maksiat nilainya menjadi tinggi. Maksudnya saya contohlah, kita buat satu contoh, satu maksiat yang dilakukan oleh seorang, dia tolak 10 mata, katakanlah contohnya begitu, tolak 10 mata. Asalnya waktu biasa tolak 5 mata sahaja, tapi disebabkan bulan haram, diharamkan kezaliman, dan buat maksiat itu salah satu bentuk kezaliman, maka jadi ganda 10, katakan begitu. Dalam pada masa yang sama, kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala juga, ketaatan yang dilakukan itu juga nilainya diangkat juga. Bermaksud kalau waktu biasa 5 mata, bila seorang itu melakukan satu ketaatan, dia dapat 5. Kita andaikan mata, begitulah pahalanya 5. Disebabkan kezaliman itu diangkat nilainya ketika mana bulan haram, maka ketaatan itu juga diangkat nilainya ketika bulan haram. Seorang itu bila melakukan satu ketaatan ibadah, maka nilainya itu juga menjadi tinggi. Macam ketika mana seseorang berada di bulan Ramadan, macam ketika mana seseorang berada di tempat suci Mekah, Madinah sebagainya, itu merupakan salah satu keadaan. Bila seorang melakukan maksiat, maka dosanya itu lebih tinggi berbanding ketika-ketika yang lain. Dan dalam pada masa yang sama, apabila mereka melakukan ketaatan, maka pahalanya juga lebih tinggi. So kita ambil kesempatan sementara waktu baru masuk bulan Rajab ini, selain daripada mungkin bulan ini menjadi satu bulan untuk kita ambil momentum sebelum datangnya Ramadan nanti, kita juga dapat mengambil manfaat bulan Rajab ini dengan melakukan amalan sebanyak yang mungkin, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pada tengah hari ini mungkin saya ingin berkongsi mengenai beberapa perkara berkaitan dengan sunnah Nabi SAW, supaya mungkin kita dapat beramal, terutamanya pada zaman yang mana kita kata beribadah ini seumpama macam al-qabdu alal jamr, iaitu seperti genggam berapi. Tak ada orang yang sanggup genggam berapi. Kita kalau tuang air panas kat gelas, terkena kita punya jari, laju-laju kita tarik, apatah lagi nak genggam berapi itu. Air terkena pun kita laju-laju tarik, apatah lagi dengan sengaja kita nak genggam. Nabi sebut dalam sebuah hadis, inna min waraikum ayyaman as-sabru fihin kal-qabdu 'alal jamri. Nanti di belakang kamu nanti, Nabi sebut pada sahabat, maksudnya akan datang nanti ada hari-hari yang mana as-sabru fihin, kamu bersabar ketika mana beribadah di dalam itu nanti, zaman itu, kal-qabdi 'alal jamr, macam kamu genggam berapi. Benda itu orang tak kuat. Orang tak kuat saja-saja genggam berapi, maksudnya benda itu berat, sukar nak buat. Kalau buat pun belum tentu bertahan.
Nak menggenggam itu belum tentu boleh lagi. Dah genggam pun nak konsisten genggam itu tak tahu tahan berapa lama. Jadi Nabi kata di belakang kamu nanti, maksudnya pada akhir zaman nanti, ada satu zaman yang as-sabru fil, kita beribadah dengan sabar, dengan konsisten, dengan istiqamah, macam kita genggam bara api. Kemudian Nabi kata lagi, orang yang beribadah di dalamnya ka'ajru 50 rajulan ya'maluna mithla a'malikum. Orang yang beribadah pada zaman ini, yang zaman yang ibadahnya itu macam genggam bara api, ini Nabi kata pahalanya macam pahala 50 orang. Pahala 50 orang. So bila Nabi kata begitu kat sahabat, pahalanya macam pahala 50 orang. Sahabat tanya, awaminna aw minhum? 50 orang ni 50 orang mana? 50 orang kami ke 50 orang mereka, wahai sahabat, wahai Nabi SAW? Sebab Nabi sebut hadis tu dekat sahabat. So sahabat faham mungkin 50 orang mereka, orang zaman itulah. Nabi kata bal minkum, 50 orang ini 50 orang kamu, 50 orang sahabat. Maksudnya seorang yang beramal ketika zaman itu, zaman yang kita kata nak konsisten ibadah itu bukan senang. Orang pandang slide, orang pandang zero, orang kata belakang, orang cakap macam-macam. Kita nak ibadah itu satu hal, nak konsisten itu memerlukan mujahadah yang tinggi, semangat yang tinggi. Kita tak peduli kata orang, kita tak kisah dan sebagainya. Itu kalau orang beribadah ketika zaman itu, Nabi kata pahalanya macam 50 orang sahabat. 50 orang sahabat. Para ulama mengatakan bahawa bukan maksudnya hadis ni Nabi nak kata ada orang yang lagi mulia pada sahabat. Tidak. Sahabat itu memang semulia-mulia keturunan, semulia-mulia generasi, tak ada orang yang lebih mulia. Nabi kata law anna ahadakum anfaqa mithlu uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau salah seorang daripada manusia-manusia yang selain sahabat ini infakkan satu gunung Uhud emas, satu gunung Uhud. Tuan-tuan pernah pergi Madinah, memang benda pertama kita tengok gunung Uhud dah, benda yang paling antara yang terbesar di Madinah. Satu gunung Uhud itu emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Tidak boleh nak dibandingkan dengan satu tangan infak sahabat. Maksudnya sahabat ni memang mulia habislah, tak boleh lawan lah. Tak boleh lawan. Kalau sebesar itu pun tak boleh nak dibandingkan dengan infak mereka yang satu ini. Bermaksud memang hebat betul. Tetapi hadis yang kita baca tadi, yang 50 orang tadi, Nabi nak bagi tahu bahawa begitu hebat dan besarnya pahala kalau seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mudah oleh Allah untuk dia beribadah pada zaman tersebut. Hebatnya Nabi SAW, Nabi tak bagi tahu zaman siapa, zaman bila dan sebagainya. Nabi hanya bagi tahu ciri-ciri zaman tersebut sahaja. Nabi tak kata zaman fulan dan fulan, ataupun Nabi tetapkan berapa tempoh waktunya, 100 tahun, 200 tahun. Nabi tak tetapkan bila, tak tetapkan bilangan dan sebagainya. Tapi Nabi sebut ciri-cirinya, iaitu seorang itu bila dia beribadah ketika itu macam digenggam bara api. Bukan senang, bukan senang, kena istiqamah. Memang orang akan cakap pelik, orang akan pandang begitu, begini dan sebagainya. So mungkin dia adalah zaman kita, Wallahu a'lam. Tapi kita boleh rasa ibadah ketika zaman sekarang itu bukan senang, bukan senang. Belum macam-macam ujian. Orang nak ibadah itu macam-macam ujian. So mungkin kalau ia zaman ni, sekaranglah zaman dia, seorang yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala istiqamah, terus melakukan ibadah, dia akan mendapat pahala 50 orang sahabat Nabi SAW. Satu pahala yang sangat-sangat besar. Kalau kita boleh cakap tadi, kalau orang sedekah, infak satu gunung Uhud emas pun macam tak boleh lawan itu. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau dibandingkan pahala dengan 50 orang sahabat. 50 orang sahabat. Sebab itu kita kena ambil ini tawaran Nabi SAW ini untuk kita cari amalan yang mungkin kita rasa kita boleh istiqamah. Sebab kita tahu setiap daripada kita ni
latar belakang dan kesempatan itu berbeza-beza. Ada orang mungkin dia kerja begini, dia tak boleh nak ibadat malam contohnya, dia kerja malam. Ada orang dia kerja pagi, ada orang dia kerja tak menentu. Setiap orang itu berbeza-beza. Tapi apa yang pasti, setiap daripada mereka itu pasti ada kesempatan yang Allah SWT kurniakan. Sebab jalan menuju syurga itu banyak, jalan menuju kebaikan itu banyak. Kalau tuan-tuan buka dalam buku Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi, buku yang sangat masyhur, sangat popular. Kalau tuan-tuan tak ada, boleh beli satu. Buku Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Ada satu bab namanya bab kathrati turukil khair. Bab begitu, nak kata Imam Nawawi khususkan dalam bab ni, bab pada menyatakan banyaknya jalan untuk seorang melakukan kebaikan. Banyaknya jalan untuk seorang itu melakukan kebaikan. Saya bagi satu contoh hadis yang disebut, hadis yang sahih. Nabi SAW satu hari Nabi tanya kepada para sahabat. Nabi tanya kepada para sahabat, Nabi tanya, siapa pada hari ini yang puasa sunat? Kemudian bila Nabi lontarkan soalan begitu, maka Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. So Abu Bakar ni puasa sunat lah. Kemudian Nabi tanya soalan yang kedua, siapa yang hari ini dia bagi makan fakir miskin? Abu Bakar cakap, saya wahai Rasulullah. Soalan yang ketiga, Nabi tanya lagi, siapa yang hari ini dia ziarah orang sakit? Abu Bakar kata, saya wahai Rasulullah. Soalan yang ketiga. Soalan yang keempat, Nabi tanya lagi, siapa yang hari ini dia iring orang mati? Tahu orang bila meninggal dunia, maka kita disunatkan untuk kita semayangkan dia, kemudian kita ziarah dia, iring dia ke kuburan. Dia panggil sebagai tasyi'ul janazah. Itu ada pahala khusus tu. Bukan ziarah di kubur tu pahala lain. Ini pahala iring ke kuburan. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, ke Mekah, tuan-tuan tengok yang paling ramai ketika orang mati bukan ketika dekat kubur tu, ketika mana nak iring jenazah tu di kubur. Itu lebih ramai daripada ketika mana di kubur. Sebab apa? Sebab Nabi sebut, kalau orang itu mati, bila orang kita yang hidup ni, kita ziarah dia, kemudian kita solatkan jenazah dia, kita dapat satu pahala sebesar gunung Uhud. Kemudian bila kita ikut dia, iring dia ke kuburan, maka kita dapat satu lagi pahala sebesar gunung Uhud. Pahala yang besar lah, sebesar. Jadi dia ada pahala khusus. So Nabi tanya pada hari tersebut, siapa yang ikut jenazah ke kuburan? Dia Abu Bakar kata, saya wahai Rasulullah. 4 soalan ditanya, 4 soalan yang berlainan ditanya kepada sahabat Nabi SAW. Ini bukan tanya pada Abu Bakar, tanya pada ramai orang dalam majlis. Tapi yang menjawab itu seorang sahaja, Abu Bakar. Abu Bakar. Kemudian bila dah habis soalan tu, Nabi kata tidak ada seorang pun apabila terkumpul di setiap amalan itu pada diri mereka, melainkan wajib baginya syurga, ataupun dia akan masuk syurga. So itu merupakan satu recommendation ataupun satu penyaksian Nabi SAW bahawa Abu Bakar akan masuk syurga. Itu pertamalah. Yang kedua, di sini Nabi SAW tidak berhenti pada satu amalan sahaja. Nabi tak tanya bila Nabi dah kata siapa yang puasa sunnah ini, Abu Bakar kata saya Rasulullah. Kemudian Nabi buat benda lain. Tak. Nabi tak berhenti pada satu soalan. Nabi tak berhenti pada satu amalan sahaja. Bermaksud ada orang mungkin dia prefer untuk puasa sunat. Dia puasa sunat memang orang tak boleh lawan lah. Senin Khamis itu level beginner lah bagi dia. Maksudnya kita Senin Khamis tu mungkin dah level paling tinggi bagi kita. Dia level beginner lah Senin Khamis. Tak campur 3 hari setiap bulan itu begini. Ada orang memang dia punya preference pada puasa sunat. Tapi ada orang dia mungkin tak sihat, puasa sunat dia kurang sikit. Tapi walaupun dia tak sihat, duit dia banyak. Dia lebih kepada sedekah. Bab sedekah memang orang tak boleh lawan dia. Kiri kanan, depan belakang semua dia bagi. Ada orang dia bagi tangan kanan, dia habis semua tangan dia bagi. Nak katakan bab sedekah memang dia hebat. Tapi bab puasa sunat dia mungkin kurang sikit. Dia ada sakit, gastrik apa segala dia, dia tak boleh nak pertahankan. So dia kata mungkin dia boleh channel yang ni lah kot, puasa sunat apa, sedekah.
Ada orang sedekah tak boleh, puasa sunat tak boleh, tapi bab baca Quran dia memang hebat. Setengah orang dia jenis jarang baca Quran, daripada dulu pun dia tak belajar, jadi dah belajar, dah besar pun nak belajar, dia rasa macam inferior complex sikit lah, macam disegan nak baca depan orang ramai. Dia baca pun susah, peluh-peluh apa semua. Jadi dia kata tak apalah, buat benda lain. Ada orang dia dah biasa baca Quran, setakat 1 juzuk sehari dia baca itu itulah gigi dia kata. So dia lebih pada baca Quran. Bukan bermaksud bila dia buat satu dia tinggal habis, dia memang tak pernah puasa sunat seumur hidup atau tak pernah sedekah seumur hidup. Tapi kita tahu bahawa setiap orang itu dia berbeza-beza keinginan, minat dan sebagainya, dan dipengaruhi oleh kita punya jadual hidup yang berbeza-beza. Yang paling penting adalah kita cari satu amalan yang kita rasa kita boleh stick pada amalan itu dan istiqomah pada amalan tersebut. Itu lebih baik daripada kita melompat-lompat tapi tak istiqomah. Melompat-lompat maksudnya kita try buat ini tapi macam tak berapa nak ngam, kita try buat yang lain. Dan sekali tak baca Quran tak ke mana, sedekah tak ke mana, itu tak ke mana. Lebih baik kalau mungkin kita rasa kita bab baca Quran memang kita boleh, satu hari 1 juzuk pun kita tak heran lah, maksudnya memang boleh. Tapi mungkin Allah tak bagi kita banyak harta, kita bab sedekah tu kita bukanlah tak pernah buat, tapi nak bandingkan dengan orang yang Allah bagi nikmat sedekah banyak, mungkin tak boleh lawan. Sebab itu kita tengok benda ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada sekali sahabat pernah ngadu pada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, Zahaba ahlul dusuri bil ujur. Dia kata orang kaya ni banyaklah pahala dia, Rasulullah. Nabi tanya, asal pula? Dia kata, yusalluna kama nusalli. Kami puasa, kami solat, dia solat. Kami baca Quran, dia baca Quran. Tapi kami tak boleh sedekah, dia boleh sedekah. Sebab dia ada banyak duit. Okay, kita sedekah 10 sen, dia sedekah 10,000 contohnya. Tapi baca Quran, dia banyak juga. Semayang banyak juga, sebab semayang baca Quran tak pakai duit. Tapi yang sedekah ni pakai duit. So dia kaya, dia ada duit lebih. So dia punya pahala akan lagi banyak daripada kami. Soalan tu valid juga. Maksudnya kalau ikut akal, rasional ni betul lah. Ni nak katakan punyalah sahabat yang punya, orang kata apa, dia punya kesungguhan dia nak ibadah sampai tari tu mereka fikir, kan, macam mana kami nak tambah pahala lagi ni? Kami bab sedekah kurang ni, bab lain kami dah satu level lah, bab sedekah je kami kurang. Dia orang boleh lah, dia orang ada banyak contohnya. Jadi Nabi SAW channelkan kepada para sahabat amalan yang macam sedekah juga, iaitu zikir. Nabi beritahu semuanya tasbih begini-begini, tahlil, takbir dan sebagainya. Zikir ni sedekah. Zikir ni pun sedekah lah. Pahalanya itu seperti pahala sedekah. So bila Nabi SAW cakap itu, kira lega lah sikit sahabat bila mendengarkan bahawa ada amalan yang boleh menyaingi pahala bersedekah. So kita pun begitu. Yang penting kita carilah mana-mana amalan yang kita rasa bahawa kita boleh stick pada amalan tersebut, kita boleh istiqamah kepada amalan tersebut, terutamanya pada ketika zaman seperti yang kita baca hadis tersebut, yang zaman yang ibadahnya seperti menggenggam bara api. Kita yakin kepada tawaran Nabi SAW, jaminan Nabi SAW. Kalau Nabi kata orang yang beribadat ketika itu macam pahala 50 orang sahabat ibadat, kita yakin dengan jaminan sedemikian. Cumanya kita tahu bahawa umat Nabi SAW ini diberi satu nikmat yang mungkin tak ada pada umat yang lain, iaitu ada beberapa amalan yang kita buat yang dipanggil sebagai usahanya sikit tapi pahalanya banyak. Usahanya sedikit tapi pahalanya banyak. Itu kita panggil sebagai fadail amal, targhib dan sebagainya lah. Buatnya macam senang, tapi pahala yang terkandung dalam amalan itu banyak. So kita ni, kita tahu kita mungkin iktiraf, kita ni lemah, iman kita mungkin tak berapa nak hebat macam sahabat. Tak ada satu kesalahan, bukanlah satu kesalahan untuk kita mencari amalan-amalan seperti ini. Kita tanya, mungkin kita dalam kelas ataupun kita baca buku,
kita carilah amalan-amalan seperti ini. Kita tahu kita bukan boleh 24 jam di surau, kita bukan boleh 24 jam di atas sejadah kita bukan boleh 24 jam dekat depan Quran. Banyak komitmen yang lain dan sebagainya. Dan benda itu berlaku pada setiap manusia, hatta sahabat. Benda itu berlaku pada setiap manusia, hatta sahabat. Umar bin Khattab, dia pernah merancang dengan dia punya jiran untuk gele-gele datang ke majlis ilmu dengan Nabi SAW. Dia duduk jauh dengan Nabi SAW. Jauh lah ketika itu. Dalam keadaan sekarang mungkinlah kita kata dekat sebab ada kereta, ada itu. Ketika itu satu jarak yang jauh. Jadi dia orang bekerja, businessman. Dalam masa yang sama, Nabi SAW ada majlis ilmu di Masjid Nabawi. Jadi dia deal dengan dia punya jiran. Jiran dia Ansar. Dia kata, kuntu ana wajarul li minal Ansar. Dia kata, aku ada jiran Ansar. Dia Muhajirin, IC Mekah, kawannya IC Madinah. Dia kata, kami berpakat, hari ini kamu pergi majlis, kamu pergi Masjid Nabawi, pergi majlis ilmu Nabi SAW, dengan sampaikan apa hadis Nabi, Al-Quran, apa segalanya. Kemudian kamu balik ke sini, kamu cerita ke aku apa yang Nabi sampaikan. Esok aku pula datang Masjid Nabi, dengar majlis ilmu Nabi SAW, apa benda semua. Kemudian aku balik, aku akan sampaikan pula dekat kamu. Sebab apa dia cakap macam tu? Bermaksud setiap hari dia tak boleh nak komit datang ke majlis tersebut. Sebab komitmen setiap orang itu berbeza-beza. Berbeza-beza. Dan benda itu berlaku kepada para sahabat. Jadi kita janganlah kata, aku ni tak, kalau tak boleh nak 24 jam kat surau, maksudnya aku ni tak layak lah masuk syurga. Tak, benda itu, komitmen itu berlaku kepada setiap manusia. Cuma yang penting adalah kesungguhan kita untuk mencari masa dan waktu untuk kita beramal sesungguh-sungguhnya. Sebab itu kita akan dapati banyak persoalan daripada para sahabat. Kalau tuan-tuan perasan, Nabi SAW selalu ditanya dengan soalan, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang boleh memasukkan aku dalam syurga. Kadang-kadang Nabi banyak menerima soalan sedemikian. Bagi tahu aku satu amalan yang kalau aku buat amalan ni, aku dah tak perlu buat benda lain dah, gitu. Contohnya lah, amalan-amalan sedemikian. Bermaksud Nabi selalu ditanya dengan soalan-soalan berkaitan dengan amalan yang mengandungi pahala yang paling banyak tapi mudah. Dan dia merupakan satu soalan yang bukan menggambarkan seseorang itu malas beribadat. Tidak. Kan? Bukan begitu. Tetapi kita tahu bahawa kita umat Nabi SAW memang diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk ada beberapa amalan kita yang sedemikian rupa. Maka kita janganlah tak ambil peluang ini. Ambil peluang ini. Ada beberapa amalan yang memang Allah kurniakan mudah tetapi pahalanya banyak. Contoh yang mudah kita kata bersempena dengan sembahyang Jumaat ni, datang masjid awal ke sembahyang Jumaat. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, siapa yang mandi, dia mandi, kemudian dia bersuci, ambil wudu, apa semua, berdah mandi, dia pakai pakaian yang baik, kemudian dia berjalan kaki ke masjid, kemudian dia duduk dekat dengan imam, kemudian dia dengar khutbah. Nabi kata, setiap langkah dia itu seumpama setahun dia solat dan juga dia puasa. Solat dan puasa. Dia mulakan dengan mandi, kemudian dia bersuci apa semua, kemudian dia pakai pakaian yang baik, dia masuk masjid, dia duduk dekat dengan imam. Duduk dekat dengan imam ni maksudnya datang awal, datang imam tengah baca doa khutbah, imam tak dapat duduk depan imam, penuh dah. Maksudnya mesti datang awal. Dia duduk dekat dengan imam, kemudian bila imam khutbah dia tidak melakukan benda yang lagau, dia dengar habis, dan solat dan sebagainya. Habis itu, Nabi kata setiap langkah dia ke masjid itu ataupun ke tempat dia solat itu, umpama dia sehari puasa dan juga solat. Kita puasa bila? Kita puasa sunat pagi, kita solat malam lah, solat sunat qiyam malam. Katakanlah dia melangkah ke masjid, katakanlah dia duduk 200 meter daripada sini, mungkin rumah belakang itu, dia jalan kaki. Kita andaikan 70 langkah untuk ke masjid,
Bermaksud 70 langkah itu seumpama setiap langkah itu Nabi kata setahun punya. Satu langkah itu setahun punya puasa dan solat. Kalau 70 langkah bermaksud 70 tahun. Tuan-tuan, kita nak buat seminggu, pagi puasa, malam solat. Tuan-tuan try buat, pagi puasa, malam solat. Demam juga nak buat, bukan senang. Kan? Kita nak try 10 hari yang malam 10 malam terakhir itu pun bukan senang kita nak buat, nak ambil mood, nak apa segalanya, tapi bukan senang. Bayangkan seorang itu dapat seolah-olah dia buat 70 tahun dengan hanya 70 langkah. Dengan hanya itu 70 langkah, mungkin dia duduk 300 meter mungkin. Tapi dengan syarat dia mesti buat setiap yang disebut oleh Nabi SAW itu. Dia mesti mula dengan mandi, dan dia mesti akhiri dengan dia mendengar khutbah dalam keadaan dia tidak melakukan perkara yang lama. Dia cukup complete set itu. Maka setiap langkah dia ke masjid itu ketika nak sembahyang Jumaat, itu pahala setahun punya. Pagi dia puasa, malam dia ibadah. So hadis-hadis seperti ini, amalan-amalan seperti ini, kita cuba rebut semampu yang mungkin. Allah bagi itu tawaran itu kalau kita nilaikan dengan diskaun 100%, tak tahu berapa ribu peratus itu punya amalan. Maksudnya satu amalan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita ambil kesempatan, terutamanya hari Jumaat ini, mungkin ketika ini kita kita boleh aturkan supaya kita boleh datang awal dan sebagainya. Kita ambil kesempatan itu. Tak dapat datang macam pukul 10, macam orang mencen pukul 10. Datang pukul, sekurang-kurangnya ada saham kita. Tak dapat buat seminggu sekali, dapat buat sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Sekurang-kurangnya semua hidup sekali pun mestilah ada. Sekurang-kurangnya lah, iaitu kita datang semampu awal yang mungkin. InsyaAllah kita akan dapat pahala yang terkandung seperti yang disebut oleh Nabi SAW itu. Begitulah juga dengan amalan-amalan yang lain di Ramadan yang nak datang seperti ini. Kita buka hadis-hadis begitu sebagainya. Kita carilah amalan-amalan seperti ini. Mudah-mudahan tujuan kita tak lain dan tak bukan adalah untuk mengumpul sebanyak yang mungkin pahala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So saya rasa setakat dari ini sahaja kita punya perkongsian. Mudah-mudahan dengan apa yang telah dikongsikan menambah sedikit maklumat dan juga pengetahuan kita berkaitan dengan agama kita. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.